Salam sejahtera, nama saya Samantha dan pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai seni mempertahankan diri masyarakat Cina. Seni mempertahankan diri masyarakat Cina boleh diklasifikasikan sebagai satu kemahiran serta ilmu yang telah diwariskan daripada zaman nenek moyang sehingga generasi muda kini. Menurut sejarah, seni bela diri telah wujud sejak zaman dinasti Xia sejak pemerintahan Maharaja Huang. Pada abad ke-20, di mana berlakunya kemasukan warga Cina ke Asia secara beramai-ramai oleh kerana percetusan Perang Kandu. Perang Kandu merupakan kemuncak pertelingkahan perdagangan dan diplomatik antara dinasti Cina serta Empire British. Oleh itu, perkembangan serta penyebaran kebudayaan tradisional Cina melalui Jalan Sutra Cina iaitu The Silk Road ke Asia telah mencetuskan pelbagai seni mempertahankan diri yang boleh terbahagikan kepada beberapa kategori seperti Wushu, Shaolin, Kung Fu, Tai Chi, Wing Chun serta Bakwan. Salam sejahtera, nama saya Lieman. Saya akan memperkenalkan jenis-jenis seni mempertahankan diri dari masyarakat Cina. Terdapat pelbagai jenis dan gaya seni mempertahankan diri dari masyarakat Cina. Namun, Kung Fu merupakan seni pertahanan asli yang telah berkembang dalam jangka masa sejarah yang panjang di China. Filem seni pertahanan Cina wujud sebagai rakaman sejarah budaya Cina dan juga untuk memberi inspirasi dan motivasi kepada masyarakat. Shaolin Kung Fu juga disebut Shaolin Wushu, dipercayai gaya tertua yang dilembagakan Kung Fu dan merupakan salah satu seni mempertahankan diri yang paling terkenal. Shaolin Kung Fu berasal dan dikembangkan di kuil Shaolin Buddha di Gunung Songshan, Provinsi Henan, China. Selama 1500 tahun pengembangan Shaolin Kung Fu, ia menjadi salah satu sekolah terbesar di Kung Fu. Dan banyak gaya lain diciptakan atau diilhamkan berdasarkan Shaolin Kung Fu. Satu pepatah Cina adalah, semua seni mempertahankan diri di bawah syurga muncul dari Shaolin. Shaolin Kung Fu memiliki berbagai gaya tangan dan senjata, setiap gaya dengan beberapa rutin untuk kesihatan dan pertempuran. Selamat sejahtera, nama saya Ti Jin Tong dan hari ini saya akan bincangkan salah satu seni pertahanan ialah Wing Chun. Asal Wing Chun adalah nama sistem seni mempertahankan diri yang dikembangkan di selatan China kira-kira 300 tahun yang lalu. Penciptanya, Biarawati Buddha Amoy, adalah penguasa Shaolin Kung Fu dan menggunakan pengetahuan ini untuk mencipta cara untuk memanfaat kelemahan yang terdapat pada sistem Shaolin yang lain. Sistem baru ini dijaga dengan baik dan diteruskan kepada hanya beberapa pelajar yang sangat berdedikasi. Kemudian, gaya itu dikenali sebagai Wing Chun. Setelah pelajar pertama Amoy, seorang wanita bernama Ying Wing Chun, pada tahun 1949, Yip Man yang dianggap sebagai Grandmaster Modern Wing Chun membawa gaya dari China ke Hong Kong dan akhirnya ke seluruh dunia. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Rachel Woon. Sekarang saya akan memberi ulasan tentang seni pertahanan Kung Fu yang dipanggil Tai Chi. Tai Chi dikenali sebagai shadow boxing. Ia adalah salah satu cabang utama seni mempertahanan diri tradisional Cina. Namanya berasal dari istilah filosofis Tai Chi, rujukan bertulis pertama yang diketahui muncul dalam kitab perubahan lebih dari 3000 tahun yang lalu semasa dinasti Zhao. Dalam buku itu dikatakan bahawa dalam semua perubahan ada Tai Chi yang menyebabkan dua berlawanan dalam segala hal. Tai Chi bermaksud yang paling utama yang sering digunakan untuk menggambarkan luasnya alam semesta. Filem itu menunjukkan realiti seni pertahanan Cina yang memerlukan kerjasama mental dan fizikal untuk mendapatkan kemahiran bertarung terbaik. Salam sejahtera, nama saya adalah Fu Shengxian dan hari ini saya akan membentangkan tentang seni pertahanan masyarakat Cina. Seni pertahanan yang saya akan membentangkan adalah Shuajiao. Shuajiao adalah istilah yang berkaitan dengan gaya wushu gulat jaket kuno Beijing, Taichin dan Baoding daripada Provinsi Hebei di dataran China Utara yang dikodifikasikan oleh Shan Punying. Dalam penggunaan moden, ini jugalah istilah Mandarin Cina umum untuk segala bentuk gusti di dalam dan di luar China. Lebih dari 6,000 tahun yang lalu, istilah Cina yang paling awal untuk gusti ataupun jauti adalah merujuk kepada gaya kuno tentera Kung Fu, di mana para tentera memakai penutup kepala bertanduk dengan mana mereka berusaha untuk menjatuhkan, melempar dan mengalahkan musuh mereka.
Suaqiao juga mempunyai beberapa gaya iaitu gaya Qi, gaya Beijing, gaya Taijin, gaya Baoting dan juga gaya Shanti. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Chong Chiong dan sekarang saya akan memperkenalkan kebaikan seni mempertahankan diri masyarakat Cina. Seni pertahanan diri merupakan salah satu aktiviti yang terbaik untuk anak-anak membina jati diri. Di samping boleh meningkatkan tahap kecerdasan dan kecerdasan mereka. Kebaikan yang pertama adalah dapat melindungi diri semasa berlaku kecemasan. Anak-anak dapat melindungi diri daripada pelbagai insiden seperti daripada pencuri, pergaduhan dan insiden-insiden yang tidak disangka. Kebaikan yang kedua adalah disiplin. Ia adalah kerana salah satu prinsip utama dalam mana-mana seni mempertahankan diri adalah mengajar tentang kepentingan disiplin serta cara mengawal diri dan emosi. Contohnya seperti menepati masa dan tidak membazir masa kerana masa itu emas. Kepentingan yang ketiga merupakan kecerdasan fizikal. Ini adalah salah satu sebab utama kebanyakan orang mengamalkan seni bela diri. Hal ini adalah kerana semua seni pertahanan diri memerlukan latihan yang memenatkan dan bersifat menyeluruh. Melalui gerak-geri yang tertentu, langkah-langkah dan upaya menjaga postur badan, seseorang itu akan menjaga ototnya serta mengangkatnya. Nama saya Sabrina Ngo dan saya akan memberitahu tentang langkah-langkah menggalakkan masyarakat mempelajari seni mempertahankan diri. Langkah pertama ialah pihak kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan iaitu NGO perlu mengadakan kempen kesedaran seni mempertahankan diri. Kempen kesedaran seperti hentikan keganasan terhadap wanita yang diadakan oleh Women's Centre for Change Penang (WCC) memberi pendedahan kepada golongan wanita mengenai peri penting seni mempertahankan diri dan juga menggalakkan aktiviti sihat dalam kalangan masyarakat. Golongan wanita perlu mempelajari seni bela diri bagi membolehkan mereka lebih bersedia dan tidak mudah panik apabila berhadapan dengan ancaman. Kempen kesedaran tersebut juga boleh diadakan melalui pelbagai saluran seperti mengadakan pameran, tayangan video, melalui media sosial dan memuat naik video pendek kepentingan mempelajari seni mempertahankan diri. Selain itu, menyiarkan rancangan dokumentari di televisyen mengenai sejarah mempertahankan diri juga dapat memupuk minat terutamanya dalam golongan remaja. Selamat sejahtera, nama saya Goh Yun Sin. Sekarang saya akan memperkenalkan langkah-langkah menggalakkan masyarakat mempelajari seni mempertahankan diri. Pelbagai aktiviti kurikulum yang terdapat di sekolah seperti badan beruniform dan sukan dan permainan. Pihak sekolah harus menjadikan seni mempertahankan diri sebagai salah satu aktiviti kurikulum untuk menggalakkan murid-murid melibatkan diri dalam aktiviti tersebut untuk membina kecerdasan, disiplin diri dan kemahiran sosial. Pihak sekolah mesti memastikan terdapat jurulatih pakar yang membimbing murid dalam mempelajari pelbagai teknik pertahanan diri. Selain itu, persembahan seni mempertahankan diri boleh diadakan semasa majlis-majlis tertentu untuk meningkatkan keyakinan diri. Murid-murid juga memperoleh ilmu bermanfaat yang boleh digunakan untuk mempertahankan diri dan orang lain. Selamat sejahtera, nama saya Ho Wing Song. Di sini saya akan memperkenalkan langkah-langkah menggalakkan masyarakat mempelajari seni mempertahankan diri. Langkah ketiga ialah ibu bapa perlu memberikan galakan kepada anak-anak sejak kecil. Ibu bapa bertanggungjawab untuk menyedarkan anak-anak tentang aspek keselamatan sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menghantarkan anak-anak ke kelas seni mempertahankan diri yang diminati sebanyak sekali seminggu. Oleh itu, anak-anak dapat mempelajari untuk mempertahankan diri sekiranya menjadi mangsa terhadap kes-kes negatif seperti membuli dan ragut. Sekiranya anak-anak menjadi mangsa, mereka dapat melawan penjenayah dan mengelakkan diri dari ancaman bahaya. Nama saya Ang Yao Kai, saya akan membentangkan kesimpulannya. Secara tuntas, seni mempertahankan diri dapat memberi banyak maslahat kepada kita. Justeru, semua pihak harus bekerjasama bagai awal dengan tebing untuk meniat orang ramai menceburi kemahiran ini. Ibu bapa perlu memberikan galakan sepenuhnya kepada anak mereka untuk mempelajari seni mempertahankan diri supaya kes-kes seperti penculikan kanak-kanak, kes rogol, kes buli dan lain-lain dapat dielakkan. Dengan ini, majoriti kes tersebut pasti dapat ditangani sebelum nasi menjadi bubur. Selain daripada itu, seni mempertahankan diri juga mampu membentuk akhlak dan pekerti yang murni.
meningkatkan keyakinan dan jati diri, meningkatkan kecergasan fizikal dan dapat mengajar tentang kepentingan disiplin serta cara mengawal diri dan emosi.